Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Mulai Februari ini, Universiti Sains Malaysia USM akan menawarkan program baru iaitu Sarjana Komunikasi Pemasaran Bersepadu, di mana katanya program ditawarkan di Kuala Lumpur. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama saya di studio, saya kenalkan Profesor Madya Muhammad Yusof, merupakan pensyarah periklanan dan komunikasi pemasaran daripada USM, dan juga Dr. Hasrina Mustafa, merupakan pensyarah kanan daripada USM. Katanya datang daripada Pulau Pinang. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ni. Kalau kita bercerita mengenai komunikasi pemasaran bersepadu, bagaimana kita melihat keperluannya ini dilihat? Ya, kita lihat hari ini pemasaran dan juga komunikasi itu cukup rancak sekali berlaku. Kalau kita lihat medium-medium yang digunakan pada hari ini, mungkin ianya perubahan-perubahan itu berlaku dalam jangka masa yang cukup pantas. Mungkin kalau dulu setahun dua berubah, tapi sekarang ini 6 bulan atau mungkin lebih kurang daripada itu berlaku. Jadi di mana kita meletakkan ini dalam pengajian tinggi kita dan keperluan sarjana sarjana komunikasi pemasaran bersepadu ini perlu diwujudkan dalam kapasiti kita pada hari ini, Prof. Bagaimana? Trend pemasaran sekarang ini amat rancak kerana pertama dia 4 perkara. Pertama, kesetiaan jenama di kalangan pengguna sudah berkurangan. Mereka menjadi lebih kritikal memilih. Dia akan menukar jenama dan sebagainya. Dan keperluan kehendak itu begitu mendesak sekali. Jadi brand loyalty, kesetiaan jenama menjadi satu isu. Yang kedua, ya trend tentang perlunya kita adakan satu konsep atau cara bagaimana kita nak mengukur kaedah pemasaran ni, keberkesanannya dari segi return on investment, pulangan pelaburan dan sebagainya, itu jadi isu. Dan yang ketiga juga trend apabila kita lihat kesepaduan itu tidak ada. Masing-masing ingin nak mengukuhkan program masing-masing kan, dari segi pemasaran, bagian makom, corporate com dan sebagainya, periklanan. Jadi tidak ada kesepaduan dalam konteks integrasi, sinergi. Jadi itu jadi isu. Kemudian yang ketiga, trend yang kita lihat ni berlakunya apabila message itu selalu konflik. Antara iklan, antara sales, jualan kan. Kemudian antara corporate com. Jadi isu-isu ni memerlukan kita melihat konsep pemasaran itu dalam konteks yang lebih luas. Di mana kita boleh integrasikan. Itu yang jadi isu besar lah dari segi kenapa komunikasi pemasaran kita perlu lihat dalam konteks yang bersepadu, integrated. Jadi kalau kita melihat kepada cabaran-cabaran itu, kita melihat kepada apa yang Prof sebutkan tadi, bagaimana kalau kita bercerita mengenai sarjana komunikasi integrasi bersepadu ini, penyusunan kurikulumnya dan sebagainya supaya relevan dengan kehendak pasaran. Bagaimana itu dapat dilakukan oleh pihak USM sendiri? Apabila kita kita mencadangkan untuk menawarkan program sarjana komunikasi pemasaran bersepadu, kita telah melihat trend-trend yang wujud seperti mana yang dibincangkan oleh Profesor Madya Tuan Haji Muhammad Yusof tadi. Maka kita melihat wujudnya trend-trend ini yang menimbulkan masalah dari mesej yang ditampilkan apabila kita memasarkan sesuatu produk atau satu idea kan. Jadi dalam hal ini maka program sarjana komunikasi pemasaran bersepadu ni cuba mengintegrasikan pelbagai medium-medium dalam markom. Misalnya dalam marketing communication atau komunikasi pemasaran, kita ada periklanan, kita ada perhubungan awam, kita ada internet, pemasaran internet. Sekarang ni ada banyak tentang social media marketing, menggunakan Facebook dan email marketing. So bagaimana kita mengintegrasikan pelbagai jenis medium yang ada pada hari ini dan cuba memilih tak semua medium bersesuaian dengan satu mesej yang cuba kita tampilkan. Jadi kita memilih media yang bersesuaian supaya kita dapat memaparkan mesej kita dalam promosi kita dengan cara yang lebih berkesan. Jadi inilah yang cuba kita angkat di dalam sarjana komunikasi pemasaran bersepadu, supaya mesej yang ditampilkan itu disepadukan di antara pelbagai medium tu, dan apabila ditampilkan yang ditampilkan ada satu mesej across all medium. Okey, kita bercerita juga apabila pusat pengajian tinggi menawarkan kursus begini, kita mengharapkan lebih ramai lagi pakar-pakar yang dapat menguasai bidang ini. Jadi kalau kita lihat keperluan ini cukup meluas di Malaysia pada hari ini, malah global sekalipun. Tapi pada tahap hari ini bagaimana kita mengelepasi kepakaran kita dalam bidang ini, dan juga apakah sasaran kita dalam tahun-tahun yang mendatang untuk
bidang ini, Prof? Selain daripada kesihatan jenama yang makin berkurangan, kita juga lihat bahawa media yang pelbagai sekarang, media-media baru dan sebagainya yang perlu kita gembelengkan. Dan kita harus juga melihat bagaimana dan apakah peranan masing-masing tu dalam konteks yang bersepadu. Katakan kita nak mengiklankan suatu barangan. Apakah media sosial penting? Apakah hanya kita menggunakan media-media tradisional? Jadi fragmentasi media itu menyebabkan kita harus melihat kembali pada mesej yang nak sampaikan. Walaupun kita tahu media tradisional seperti surat khabar, televisyen, radio masih boleh diguna pakai, tetapi bagaimana media baru? Bagaimana kita nak ukur media baru? Apakah dia punya database? Apakah dia punya pengaruh dan kesan dalam konteks kita nak pergi kepada sasaran kita? Ini menjadi masalah. Jadi dalam IMC, kita lihat dari segi contact points. Contact points, dari segi forces. Di mana dan bagaimana kita nak berkomunikasi dengan pengguna kita, communication. Bagaimana kita nak menyampaikan mesej kita dari segi mesej yang konsisten. Dan juga bagaimana kita nak koordinasikan dengan segala elemen marketing communication kita tu, komunikasi pemasaran segi PR, advertising, sales promotion, event dan sebagainya kan. Dan juga direct telemarketing. Dan juga bagaimana kita nak menjimatkan kos. Itu lebih penting kerana itu lebih penting. Kerana tiap-tiap tahun kita akan lihat bajet belanjawan akan meningkat, tapi di mana sales saya, di mana jualan saya. Kemudian advertising kata, saya menyiarkan mesej saya, menyampaikan mesej, tapi di mana returnnya? Sales akan berkata, saya jual barangan, ini volume dia. So masing-masing akan mempertikaikan peranan dan semangat masing-masing. Jadi kalau dalam konteks IMC kita nak melihat hal ini dalam konteks yang lebih sepadu, supaya tiap-tiap tahun tu kita dapat melihat ulangan dia tu. Adakah ini masalah kita di Malaysia dalam komunikasi khususnya? Saya rasa begitu. Dalam banyak-banyak perkara, khususnya daripada segi mungkin daripada program kempen-kempen sehinggalah kepada penjenamaan dan sebagainya. Jadi Prof, kalau kita melihat perkara itu, kita tidak dapat menafikan bahawa consumerism di kalangan penduduk di negara Malaysia tidak ketinggalan atau sama levelnya atau tahapnya dengan negara-negara maju lain. Pandangannya bagaimana, Prof? Ya, pertama sekali kita lihat dalam konteks sekarang ini, pemasaran hanya melihat dari segi beli habis. You beli habis ataupun after sales service kalau ada masalah lah. Di mana jalinan untuk membentuk hubungan tu dengan customer dalam bentuk database marketing. Di mana kita nak wujudkan loyalty, kesetiaan jenama untuk produk dan servis kita. Apakah ini dilakukan secara konsisten dan secara diintegrasikan? Kemudian kita juga harus melihat di mana kita dapat mencari sumber-sumber lain dari segi stakeholder kita untuk mengekalkan pasaran kita atau base asas pengguna kita. Di mana? Okey, kalau kita bercerita mengenai perkara itu, wujudnya keperluan di situ, tapi apabila kita bercerita mengenai penawaran program ini juga, sejauh manakah kita dapat rasakan bahawa ini yang diperlukan oleh masyarakat luar sana dan dapat menarik juga bilangan graduan yang bakal mendaftar dan sebagainya, supaya perkara ini dapat disuburkan lagi di pusat pengajian tinggi dan dapat memberi manfaatnya kepada industri dan sebagainya. Itu kita bincang lagi, Prof. Doktor, selepas ini dalam perbincangan agenda awal ni kita berhenti seketika dahulu. Setiap Isnin hingga Sabtu, Gala TV membawakan anda secara langsung 4.30 petang, 10.30 malam. Gala TV, buletin hiburan tempatan dan antarabangsa, memaparkan perkembangan muzik, filem, teater, fashion, temu buat eksklusif. Gala TV, Isnin hingga Sabtu, 4.30 petang, 10.30 malam di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Ceriakan hari anda dengan santapan terbaik dari seberang. Saksikan kemunculan istimewa bintang bola sepak Malaysia, Safi Salih. Maksudnya penonton senang. Oh, penonton senang. Woi, senang. Tetap di Oprama Manjama. Ya, Betul. Segala yang terindah untuk anda dari kami di saluran bintang. Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan merupakan peneraju industri kreatif negara. Dasar industri kreatif negara diperkenalkan kerajaan merangkumi sektor multimedia, seni budaya dan warisan.
DIKN menawarkan pelbagai faedah kepada penggiat seni dan membuka peluang untuk meningkatkan hasil industri kreatif. DIKN membantu hasil kreatif negara mendapat pengiktirafan dunia. Industri kreatif pemangkin ekonomi global. Setiap Jumaat, secara langsung, You Wartawan. You wartawan, anda juga adalah wartawan. Sekarang ni zaman maklumat di hujung jana. Orang bandar, orang kampung memang ada sedikit gap. Peperiksaan di sekolah hanya berdasarkan sukatan pelajaran. Kalau inputnya tersukat, maka outputnya juga tersukat. Hantarkan komen anda ke platform yang disediakan secara langsung You Wartawan. Setiap Jumaat, 10 malam di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Doktor, tadi masa kita berhenti rehat, kita bercerita mengenai kempen dan sebagainya. Ini konsep-konsep elemen-elemen IMC yang diperlukan. Kita bercerita mengenai kempen keselamatan jalan raya, kempen kesedaran kesihatan dan sebagainya. Dan perkara ini sudah kita dengar daripada dahulu lagi. Tetapi setiap kali kita bercerita mengenai keberkesanan kempen itu dan sejauh mana efektifnya ianya berlangsung dan sampai ke golongan sasar, kita masih kabur lagi di situ. Jadi dalam satu perspektif kita mungkin dapat mensasarkan bahawa IMC ini dalam bidang yang komersial dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan tuntutannya kepada masyarakat dari segi kempen kesedaran dan sebagainya? Bagaimana pandangan doktor? Okey, dalam komunikasi pemasaran bersepadu, apabila kita bercakap tentang pemasaran, bukan sahaja kita mensasarkan produk-produk komersial ataupun servis-servis perkhidmatan yang berbentuk komersial, misalnya yang berbentuk komersial lah, servis juga kepada isu-isu sosial. Misalnya dalam komunikasi pemasaran berpadu, kita juga mensasarkan kepada isu-isu seperti keselamatan jalan raya. Bagaimana kita menyampaikan mesej keselamatan jalan raya dengan cara yang lebih efektif menggunakan teknik-teknik dan pengetahuan kita dalam komunikasi pemasaran bersepadu. Kan? Misalnya dalam komunikasi pemasaran bersepadu, yang paling ditekankan adalah pengukuran tentang keputusan hasil yang kita capai selepas kita menjalankan sesuatu kempen pemasaran. Jadi katalah dalam misalnya sekarang ni ramai orang nak balik kampung, cuti tahun baru Cina dan sebagainya. Jadi kempen biasanya dilakukan di media massa dan sebagainya. Jadi dalam kempen-kempen sebegini, bagaimana kita mengukur keberkesanan dan bagaimana kita memastikan bahawa kempen-kempen periklanan ini diintegrasikan dengan berbagai medium yang lain, misalnya menggunakan social media, menggunakan email marketing dan sebagainya. Jadi integrasi di antara kesemua media-media ini dapat memastikan bahawa mesej ini disampaikan secara bersepadu kepada penunggang motosikal, misalnya bukan saja sekat ni iklan saja. Tapi perlu diintegrasikan dengan medium-medium yang lain. Prof, bagaimana kita bercerita mengenai perkara ini juga dalam konteks kerajaan contohnya? Engagement itu sendiri. Kita hari ini bercerita mengenai GTP, ETP dan sebagainya. Dan perkara ini perlukan pelaksanaan yang menyeluruh dan juga membolehkan partisipasi daripada masyarakat dan juga rakyat secara keseluruhannya. Dan di sini letaknya kita melihat betapa perlunya ini disepadukan, ini dirancang bukan sekadar meletakkan sejumlah wang dan tinggi, tapi kita tidak dapat mengukur keberkesanan hasilnya itu. Pandangan Prof dalam perkara ini? Ya, sebenarnya kaedah teknik kita nak mengukur promosi itu satu isu. Kerana sekarang orang tak melihat yang bahawa promosi itu berkesan. Jadi kita nak harus menggunakan IMC supaya kita dapat menjamin keberkesanan promosi yang kita lalu lakukan sama dalam bentuk kempen dan sebagainya. Dan setiap kali kita hanya melihat kalau promosi itu kita buat iklan, kempen iklan, kita buat public relation dan sebagainya. Pilih medium saja. Dan kita pilih media tertentu. Sedangkan sasaran kita pelbagai dan sumber untuk kita nak mendalikan promosi itu boleh kita pelbagaikan dari segi media yang ada, dari segi contact points yang ada, dari segi sasaran kumpulan yang tertentu yang perlu pelbagaikan. Jadi kita perlu engage, kita perlu mendapat partisipasi sasaran dalam konteks yang pelbagai, menerusi media-media tertentu yang kita tahu contact points dia. Saya ingat lagi waktu saya belajar dulu Rose Bowl di California, satu contact point yang besar, pulangan dan return on investment dari segi penonton betul ramai sekali.
Kemudian contact points kalau dalam konteks belia, di manakah media yang digunakan oleh belia selain pada media tradisional? Kalau social media, kita belanjakan wang kita dalam social media. Kalau perlukan event, kita buatlah event. Kalau perlukan dalam promosi yang lain, alat-alat promosi lain, kita gunakan. Jadi kesepaduan itu perlu kita bentuk sebelum kita lahirkan satu produk, hinggalah kita mengakhiri satu kempen dulu. Jadi dari segi kerajaan pun saya rasa bukan hanya setakat branding, kita siarkan televisyen sebagainya, kita harus juga turun ke bawah. Pergi ke contact points yang kita tahu di mana sasaran kita. Di bahu siapakah, di bahagian manakah yang saya rasa yang dalam konteks negara kita ini bertanggungjawab secara menyeluruh dalam menggalas ataupun menyahut keperluan kesepaduan dalam IMC ini, Prof, kalau dalam konteks pada hari ini, siapa yang patut, saya rasa ya, USM boleh menjalankan program sarjana sebegini, kita boleh melahirkan juga moral insan yang berkemahiran dalam perkara ini, tapi kalau tidak disahut oleh industri melihat kepada keperluan ini, kita tidak mahu benda itu tersekat di situ saja. Jadi di mana kita nak memulakan ini, sebenarnya dalam program sarjana ni industri terlibat secara langsung dan mereka lihat keperluan ni dalam konteks yang lebih besar. Bahkan dari segi pelbagai media, fragmentasi media yang berlaku, dari segi mesej yang agak mendata dan perlu kita sesuaikan dengan sasaran, keperluan sasaran, dan juga dalam konteks ancaman-ancaman luar daripada produk-produk luar dan sebagainya. Kita harus melihat dari segi platform yang lebih luas. Jadi pihak industri memang memerlukan strategis. Bukan hanya perancang tapi strategis untuk menghasilkan satu kempen yang berkesan. Pokoknya IMC ini untuk menghasilkan satu kempen komunikasi pembesaran yang berkesan. Yang selama ni kita tak tahu. Advertising return investment ni apa? Dia kata top of mind awareness lah dan sebagainya. Kemudian dari segi PR, public relation, apa dia punya sasaran? Apa dia punya penilaian? Boleh Event pula. Bagaimana? Jadi IMC kita nak gabungkan semula. Kita gabung jalin dan bermula daripada satu target, objektif, kemudian kita nilai. Di mana semua marketing communication element ni berfungsi dan dipastikan ada peranan masing-masing. Supaya pertama, mesej itu tak konflik. Kedua, kita dapat mengukur keberkesanan program komunikasi kita dari segi pemasaran, promosi. Dan kita harus memastikan bahawa pengguna kita tidak lari. Brand switcher. Menjadi loyal dan bahkan potensi pasaran baru akan datang kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Microsoft. Sebagai contohlah. Okey, Doktor mungkin ingin menambah sikit. Apabila Tuan Haji bercakap tentang hasrat kita daripada program ini cuba melahirkan bukan sekadar pengamal media, tapi kita punya tagline untuk program ini, program sarjana ini adalah daripada seorang pengamal kepada seorang pakar strategi media. Jadi yang tu pakar strategi ada satu perkataan yang cukup besar, ya, besar maknanya daripada seorang yang cuma melakukan pengamal media, seorang pegawai penguat awam, sama ada seorang account executive di syarikat perikanan, tetapi kita bahasa untuk melahirkan seorang strategis, seorang yang boleh menstrategikan kempen itu dengan cara lebih berkesan. So that is our kita punya tagline untuk program ni. So akhirnya kita berhasrat bahawa di akhir program ini pelajar yang kita lahirkan adalah seorang pakar strategi media. Kan, bukan sekadar pengamal media. Biasa. Okey. Itu yang kita perlukan pada hari ini. Kalau saya seorang yang ingin menjadi pakar strategi media itu, mungkin bagaimana proses dan juga dapat dilakukan untuk menjadi salah seorang daripada mahasiswa dalam program ini? Mungkin boleh kongsikan bagaimana? Kata bukan saja ini bukan saja ditawarkan di Pulau Pinang tapi ditawarkan di Kuala Lumpur. Dan ini mungkin dimensinya berlainan sikit. Bagaimana, Doktor? Okey, program ini sebenarnya kita tawarkan khusus di Kuala Lumpur saja. Kita tak ditawar di Kuala Lumpur saja. Kita tidak tawarkan because program ini adalah program pertama Universiti Sains Malaysia di Kuala Lumpur. Sebelum ni USM kita tahulah di Pulau Pinang, dan kita ada juga kampus cawangan di Kelantan dan juga di Nibong Tebal, Pulau Pinang juga. Tapi program ini pertama kali kita tawarkan di Kuala Lumpur kerana kita mensasarkan pengamal media yang banyak terdapat di Kuala Lumpur. Kan? Jadi itulah kita punya sasaran. Jadi kalau bagi yang berminat, mereka boleh layari laman web kita www.ips.usm.my.
atau boleh juga berhubung dengan saya sendiri kerana pengambilan ni kita tutup pada 20 hari bulan. 20 hari bulan Januari. Tak lama pada lagi. hari Jumaat ini. Hari Jumaat ini. Okey. Jadi boleh berhubung dengan saya sendiri, Hasrina, di talian 019 699 8232. Okey, saya akan naikkan nombor dan juga detail itu di Facebook Astro Awani sebentar tadi. Okey, itu saja masa yang kita ada, Prof. Prof, mungkin kita jemput lagi Prof di lain masa nanti untuk kita bercerita mengenai perkara ini. Dan kepada anda, jika anda memiliki sebarang pandangan dan juga soalan, hantarkan kepada kami di Facebook dan juga Twitter Astro Awani ataupun email kami di awaninews@astro.com.my. Sekian saja agenda Awani pada malam ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak, Prof. Minta maaf, Prof. Tak, sebenarnya nak cakap pasal tu apa